Duk sana, duk sini, pitang tu, pitang ni. Nak pitang mana? Nak pitang mana pula tu? Ni kita nak abang main ni. SPM akan bersiaran di Gua Kelam Perlis nanti pada hari Sabtu ni bersama dengan Sofia dan juga Ridwan. Ridwan dah sampai dah kat sana? Dah sampai dah. Dah sampai dah. Dia bukan main seronok kat sana. Mungkin dia badan besar kot. Dia makan ni, daging bakar. Amboi. Gitu. Jangan lupa bawa balik. Kena bawa balik. Tapi jangan lupa untuk saksikan mereka berdua di Gua Kelam. Okey, seterusnya daripada Sarawak tadi kita terbang ke Sarawak kan. Ni kita nak terbang ke Sabah. Ke Sabah ada apa pula Syafiqah? 2 jam 45 minit tau kalau penerbangan ke Sabah ni. Ini sini ada cerita. Dia kena cakap begitu tu. Sini ada cerita bersama dengan Jovinia. 12 tahun Eskom, pencapaian dan juga cabarannya. Jadi terus saja bersama dengan rakan kita di sana Jovinia. Jim, silakan Jovinia. Betul ke begitu? Betul ya. Ya, Irfan dan juga Syafiqah, terima kasih. Selamat pagi, salam dari negeri di bawah bayu. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia. Dan kini kita berada di Kota Kinabalu pula. Ini merupakan perkongsian menerusi Sini Ada Cerita. Kali ini kita akan membincangkan tentang topik 12 tahun Eskom, pencapaian dan juga cabarannya. Jadi tentu sekali kita ingin bersama dengan figura penting yang akan merungkai setiap persoalan yang akan ditujukan. Kita terus saja bersama dengan yang dihormati DCP Datuk Victor Bisanjos yang merupakan Komander Eskom, yang akan berkongsi dengan kita cabaran, perancangan dan juga masa depan. Datuk, apa khabar? Selamat pagi. Sehat. Selamat pagi, Jovi. Terima kasih kerana jemput saya. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kita, kerana cukup relevan sekali untuk persoalannya pada pagi ini. Untuk kita rungkai ini 12 tahun Eskom, pencapaian dan juga cabaran. Mungkin Datuk boleh jelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya Eskom menyelaras kerjasama dengan PDRM, ATM, APMM bagi menjamin keselamatan di S-Zone serta meningkatkan lagi keyakinan pelabur dan juga pelancong, Datuk. Pertama sekali, kalau kita tengok 12 tahun ini, kalau budak sudah darjah 5 ke darjah 6 kan? Betul. Jadi, banyak pengalaman yang dilalui. Eskom merupakan satu agensi mengkoordinasikan, menyelaraskan dari segi peranannya sebagai think tank, sebagai koordinator, sebagai advisory, advisor kepada kerajaan dan juga command and control. Jadi dalam soal pengoperasian ini, Eskom berperan untuk mengkoordinasi di antara ATM, APMM dan juga Polis Diraja Malaysia dan juga agensi-agensi persekutuan dan juga agensi-agensi di bawah kerajaan negeri untuk memastikan supaya Sabah Timur ini, sekarang saya akan gunakan Sabah Timur. Baik. Ya, selalu mereka merujuk Pantai Timur, tapi sekarang Sabah Timur yang merangkumi darat, udara dan juga laut supaya terus berdaulat dan selamat. Dan kalau kita kaitkan dengan pelancong, keselamatan ini merupakan satu asas keyakinan untuk para pelancong datang. Mungkin hari ini dia datang pelancong, besok bila dia yakin ada peluang-peluang yang begitu banyak di Sabah Timur, maka dia akan datang sebagai seorang pelabur. Jadi operasi-operasi yang bersepadu yang kita kendalikan inilah yang memungkinkan, yang membolehkan supaya keyakinan bukan sahaja pada para pelancong, para pelabur, tetapi masyarakat setempat itu akan turut sama-sama terasa dan secara tidak langsungnya menjadi mata, telinga dan lidah kita. Itulah yang saya dapat gambarkan keadaan dalam 12 ke 13 tahun ini lah. Okey, bergerak selama 12 tahun ini. Ancaman keselamatan hari ini tentu sekali berbeza berbanding 12 tahun yang lalu, Datuk. Bagaimana Eskom menyesuaikan strategi dalam menangani ancaman moden ini dan seperti yang dapat kita lihat seperti penyeludupan, jenayah rentas sempadan dan juga ekstremisme ini, Datuk? Kalau dahulu di awal-awal itu kita lebih tumpukan kepada operasi. Operasi kita tangkap. Kemudian mau rampasan. Tetapi dalam keadaan yang begitu dinamik yang sekarang ini, maka kekuatan perisikan yang ada pada Eskom, yang ada pada ATM, yang ada pada APMM, yang ada pada PDRM dan semua agensi-agensi yang ada di Sabah Timur ini boleh kita sinergikan, kita boleh satukan. Itu yang pertama. Mana kita mesti ada maklumat perisikan. Yang kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi
macam radar, drone dan telekomunikasi yang ada pada ketika ini. Dalam masa ini, yaitu masa pengukuhan. Masa pengukuhan ini tahun lalu sehingga hingga tahun 2028, kita akan coba perkukuhkan kawasan-kawasan yang kita dapati bahwa terdapatnya ketirisan-ketirisan. Kalau dulu pencerobohan kan, sekarang ini kita melihat pada JRS, Jenayah Rantai Sebadan, mungkin yang menyebabkan ketirisan kepada pendapatan negara. Jadi salah satu yang kita coba pertahankan ini, yang coba kita kukuhkan ini ialah penggunaan CCTV ataupun long range camera, penggunaan radar, supaya kita dapat sinergikan di antara kawalan di pusat operasi Eskom dengan kawalan-kawalan di balai-balai polis, di pos-pos ataupun mana-mana tempat yang kita rasakan perlu ada kawalan setempat. Jadi maklumat ini boleh disalurkan dan pengoperasian dan juga tangkapan, rampasan kita boleh lakukan. Inilah yang saya dapat sifatkan bermakna lebih pada proaktif. Kita bukan lagi reaktif tapi proaktif untuk menentukan gejala-gejala JRS ini tidak berlaku. Kalau Datuk boleh kongsikan kita serba sedikitlah, JRS ini masih berluasa sekarang bagaimana Datuk? Kalau kita tengok di mana-mana tempat JRS ini sentiasa berlaku. Sebab kawasan yang bersempadan, Sabah Timur ini bersempadan dengan Selatan Filipina dan juga Indonesia. Sudah tentu keperluan penduduk di sana ini ada barang di sini. Keperluan kita di sini ada barang di sana. Jadi ianya sentiasa berlaku. Apa yang paling penting ialah kita organize, dapatkan maklumat dan kita buat operasi supaya ketirisan yang sepatutnya kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan dapat benefit daripada hasil ini tapi bocor. Jadi itu akan merugikan rakyat sebenarnya, itu merugikan negara. Jadi menjawab soal ini saya memang sentiasa ada. Cuma peluang itu dia ada atau tiada pada kata cuba kita try to minimize atau tutup peluang-peluang yang ada kepada sindiket-sindiket ini atau penjenayah-penjenayah inilah. Okey. Baik, konflik sempadan Thailand Kemboja juga banyak memberi pengajaran kepada kita. Apakah iktibar yang Eskom ambil bagi mencegah ketegangan atau konflik di sempadan S-Zone ini, Datuk? Pertama sekali kita lihat konflik ini memang konflik yang kita tidak mahu. Namun demikian kita berterima kasih kepada kerajaan persekutuan melalui kepimpinan Perdana Menteri kerana berjaya membawa kedua-dua negara ini untuk duduk berbincang dan berdamai. Jadi kalau kita tengok dari segi Eskom punya pandangan ataupun pendekatan, diplomasi keselamatan ini is very important. Sangat penting. Kalau kita tidak ada rasa diplomasi di antara kedua-dua pihak dan kita tidak bekerjasama ataupun bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar maklumat ataupun dalam keadaan di mana kita ada hubungan yang begitu rapat, sudah tentu kita pun akan terdedah kepada insiden-insiden yang ini. Sebab kalau di Sabah Timur ini, macam yang saya kata tadi, kita bersempadan dengan Filipina, kita bersempadan dengan Indonesia. Jadi kekuatan diplomasi keselamatan ini dan juga budaya yang mementingkan kedamaian, saya percaya bahawa itulah yang terbaik untuk negara kita. Dan juga dalam isu-isu perbincangan tuntutan di antara Filipina dan juga Indonesia ini, kepintaran yang dibuat oleh PM ini, Perdana Menteri kita membawa Ketua Menteri Sabah dan Sarawak untuk sama-sama dalam membuat keputusan ini merupakan satu diplomasi lah, satu diplomasi keselamatan yang mana kita tahu bahwa tuntutan ini sentiasa ada, kan sentiasa ada. Jadi pengalaman yang berada di selatan Filipina, pengalaman yang berada di selatan Thailand dan juga Kemboja, boleh kita gunakan untuk sebagai panduan, sebagai satu arah yang kita boleh mengelak. Kalau boleh kita elaklah, kan? Kerjasama itu yang paling penting.
Saya rasa itu yang saya boleh komen lah. Okey. Dan bagaimana pula Eskom ya membantu menurunkan tahap level seperti Datuk katakan tadi travel advisory ya terhadap Sabah Timur dan meyakinkan komuniti antarabangsa ini bahawa kawasan ini adalah selamat untuk pelancongan dan juga pelaburan, Datuk. Apabila saya jadi komander Eskom, saya dapati bahawa penjenemaan ini penting. Jadi kalau kita tengok kawasan Ezun ini, kita letak warna merun, tapi orang asing melihatnya sebagai warna merah. Kita tahu bahwa warna merah itu warna amaran. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, kenapa meletakkan warna merah? Jadi daripada hasil kajian, hasil pendapat, muafakat dan juga perbincangan di pejabat saya dengan agensi-agensi yang lain, kita telah pun ubah warna ini jadi warna putih, jadi warna kesejahteraan. Bertitik tolak daripada sana, salah satu tindakan yang kita buat ini ialah kita bawa sendiri delegasi-delegasi asing ini turun ke Sabah Timur, melihat sendiri bagaimana damainya di sana, bagaimana selamatnya di sana, supaya delegasi-delegasi ini yang terdiri daripada duta-duta, duta-duta asing, tidak perlu lagi membuat keputusan berdasarkan kepada laporan-laporan daripada media, tetapi daripada mata sendiri. Jadi bila mata sendiri yang melihat, maka menulis pen ini senang. Jadi mereka mempunyai pendapat sendiri, dan ini terbukti apabila Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bersama dengan delegasi asing membuat tinjauan pada tahun lalu dan tahun ini, pada bulan Julai juga. Tahun lalu pun Julai, tahun ini pun Julai, dan hasilnya beberapa negara lah, contohnya macam Jepun, telah pun menurunkan tahap daripada tahap 3 kepada tahap 2. Jadi ini satu penghasilan yang baik yang diusahakan oleh Eskom bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan juga Kerajaan Negeri Sabah melalui Menteri Pelancongannya dan juga agensi-agensi yang ada di bawahnya. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada mereka kerana kita bersama-sama melihat Sabah Timur ini sebagai sebagai tempat yang selamat dan juga sosioekonomi yang membangun. Saya berpikiran begini. Kalau masyarakat Ezun ini tadi, masyarakat Sabah Timur ini semua ada pendapatan dan mereka berhak untuk menjaga harta dan pendapatan ini daripada dimusnahkan. Jadi dengan hak itu, dengan keberadaan itu, kalau ada orang cuba menceroboh ataupun menggugat diorang punya pendapatan kan, sudah tentu dia akan laporkan kepada siapa? Mesti laporkan kepada penguatkuasa. Dia lapor kepada Eskom, lapor pada ATM, lapor pada EPMM, lapor pada PDRM. Orang-orang kita ada bantuan yang boleh dibuat. Jadi mereka bersama dengan kita, itu kita bersama-sama menjana kesejahteraan itu tadi. Okey, wow. Satu perkongsian yang cukup baik sekali. Kalau kita melihat pula kesan langsung dan juga kesan yang tidak langsung daripada program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama dengan perwakilan asing terhadap usaha untuk menurunkan travel advisory ini, Datuk. Hari itu kita bawa mereka turun ke Sabah Timur, kemudian kita bawa mereka melawat pulau-pulau. Jadi saya berpendapat macam mana mengikat hati mereka kepada kawasan ini. Jadi kita adakan program menanam kelapa. Ya, jadi kita namakanlah kelapa ini, kelapa Australia, kelapa New Zealand, kelapa Amerika kan. Jadi seolah-olah tempat itu adalah tempat mereka. Jadi bila tempat mereka, maka mereka juga mempunyai, ini harapan saya, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kawasan itu daripada sebarang ancaman ataupun sebarang reputasi yang buruk. Secara otomatiknya mereka akan menggalakkan pelancong mereka, rakyat mereka atau pelabur mereka untuk datang ke sana, dan ini merupakan satu kaedah lah sebenarnya. Dan pada masa yang sama kita tunjukkan juga rondaan-rondaan juga operasi-operasi yang berlaku. Cuma ada satu pandangan dan juga pendapat daripada Duta Amerika kepada saya. Jadi saya melihat kawasan ini begitu selamat berdasarkan kepada terdepannya pembangunan-pembangunan yang begitu rancak di kawasan Sabah Timur ini. Sebabnya kalau tidak ada pembangunan,
sudah tentu keselamatan tidak terjamin. Betul. Tapi oleh karena keselamatan terjamin, maka pembangunan itu dapat digerakkan. Benarnya keselamatan asas keyakinan di dalam pembangunan sosioekonomi. Ya, wow, itu dia perkongsian yang cukup berguna sekali untuk kita semua kerana mentaliti orang kita tidak payah pergi jauh lah Datuk. Kalau mentaliti rakyat kita Malaysia ataupun orang Sabah sendiri juga, kalau pergilah Datuk masih lagi ada rasa was-was ketakutannya tersendiri. Tetapi telah jelas diperjelaskan oleh yang dihormati Datuk tadi, kita telah pun dengar sebenarnya Eskom ini adalah selamat untuk dilawati, ya. Bila-bila masa sudah tentu selamat dengan pembangunan yang begitu rancak sekali. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang dihormati DCP Datuk Victor Bisanjo yang merupakan Komander Eskom kena bersama dengan kita pada kali ini, dan tentu sekali kita mengharapkan seperti yang kita dengar tadi, Eskom ini bukan sekadar benteng keselamatan tetapi juga sebagai pembangkit pembangunan komuniti dan juga ekonomi di Sabah Tidur. Tapi sebelum itu kita ingin tahu lebih lanjut lagi sebelum kita berpisah, sebenarnya tahun ini Eskom memasuki usia yang ke-13 tahun. Jadi harapan sebagai Komander Eskom sendiri, Datuk? Harapan saya supaya kawasan Sabah Timur ini sentiasa aman, damai dan sejahtera, dan kita dapat mempertahankan kedaulatan, dan bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain kita dapat menikmati keindahan apa yang ada pada kawasan Sabah Timur ini sebenarnya. Itulah harapan utama saya supaya dia sentiasa selamat. Tiada orang tidak mau selain daripada selamat saja. Bila selamat segala-galanya boleh dilakukan. Ya, itulah betul. harapan saya. Dan itu dia dengan motonya sekali menjana keselamatan bersama, dan saya harapkan juga dan kami juga mendoakan semoga di kawasan Sabah Timur sendiri juga akan terus melonjak pelancong juga akan terus ke Lahad Datu. Mentaliti itu dapat ataupun stigma itu dapat ditepis. Okey, kita rasa ini saja waktu yang berbaki untuk kita, ya Datuk. Kami mendoakan kejayaan berterusan Eskom dalam misi bersama-sama untuk kita menjana kesejahteraan. Jadi dengan itu, sini ada cerita berakhir di sini, tetapi Selamat Pagi Malaysia masih lagi diteruskan. Kita dengan ini kita terus saja bersama dengan Irfan dan juga Syafiqah.